Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Dan demikian lagi, dan kelima dah. Aku serat 34 tengah-tengah. Dan kelima daripada syarat sah talak itu, dia kata apa dia? Syarat sah talak itu menyahaja. Bagaimana syarat sah nikah itu ialah menyahaja, mana ada sengaja. Ada pilihan hati, ada sengaja hati dia, ada qasak hati dia. Menyahaja apa dia? Akan lafaz talak itu dengan makna mana serta maknanya makna bagi lafaz. Jadi kalau semata-mata sebut lafaz saja tak jatuh talak. Lafaz sekali dengan makna maksud dia, bukan makna arti, maksud dia. Jadi maksud apabila seorang itu mengatakan, contoh katanya Zaid itu katanya Zaid katanya aku ceraikan dia kau. Maka lafaz itu dia qasak apa dia? Dia qasak makna nak talak, nak pisah dari suami isteri ke atau tidak? Apa ada itu sekali makna. Kalau semata-mata lafaz tak jatuh, sebab di situlah banyak orang duk ngajar, tok ustaz-ustaz ada duk ngajar, tak jatuh talak. Kenapa? Kerana dia bukan qasak, dia sebut lafaznya, bukan dia nak kepada makna tu. Ngajar-ngajar bini duk tepi masalah. Bini pun duk tepi masalah. Lepas tu dia katanya, Zaid katanya aku ceraikan dia kau. Padahal dalam hati dia bukan qasak nak cerai bini dia. Ada haju qasak nak ngajar, nak rayaknya tak jatuh. Supaya juga orang mimpi. Ada ni banyak orang duk sebut. Ada duk bahas masalahnya kalau seorang tu mimpi kemudian esok ke dia rayak ke orang cerita orang jatuh talak, tak jatuh. Tak jatuh talak. Dah. Tidak jatuh talak dak. Kata Allah, semalam aku mimpi talak bini aku. Ya tu talak dah. Kenapa? Kerana lafaz tu adalah dia bukan qasak nak ke makna dia. Dia nak pada lafaz nak cerita saja. Dah lafaznya. Sebab sini adalah syarat nak jatuh talak adalah ada nyaja. Nyaja apa dia? Menyahajakan akan lafaz talak yang dia sebut tu serta makna dia. Maka tiada jatuh talak itu jika ia seorang menghikayatkan orang lain. Tak apa. Orang ya. Seperti ia berkata, si Anu berkata, ia isiku betul talak. Tiada tu talak isterinya, isteri yang menghikayat tu. Tiada jadi maka. Ini katanya dia tu. Si Anu tu mana kini pada seorang tu dah. Nama sikit cerita Zaid masalah. Zaid cerai bini dia dah. Dah. Zaid itu mana dia kata kan? Zaid katanya, dia tanya Zaid ada kata dia ada Zaid katanya aku tolakkan dia kau. Masalah. Ataupun aku tolak biniku. Masalah. Tiba-tiba je hikayat orang jatuh talak tak? Tidak jatuh talak isterinya, isteri yang menghikayat tu. Adapun isteri yang berkata tu jatuh. Seorang kata tu jatuh hanya isteri hak. Ada isteri hak tu orang menghikayatkan orang cerita tu tak jatuh. Kenapa? Kerana dia bukan nak ke makna dia, hanya nak pada lafaz saja. Dan demikian lagi jika menuntut sesuatu, demikian lagi mana supaya hikayat tu. Jika menuntut sesuatu yang oleh suami, menuntut sesuatu oleh suami pada kaum yang ada di dalamnya itu isterinya, maka tiada memberi mereka itu akan dia. Maka sahutnya aku talakkan kamu sekalian. Maka dia jatuh talak isterinya. Itu. Demikian lagi syarat khilaf, dia tanya supaya tu juga semua salah hikayat untuk lafaz orang. Dan jika menuntut sesuatu ini oleh suami, tok laki dia menuntut metak. Menuntut oleh suami dia akan satu benda
pada kaum yang ada dalam kaum tu. Itu isteri dia. Jadi makna bini pun ada sekali. Dalam orang ramai-ramai saat ni, tiba-tiba ada bini dia situ. Bini pun ada situ. Jawabnya, maka tiada memberi. Tiba-tiba, ataf. Apabila dia minta, ataf boleh menuntut. Maka tiada memberi mereka itu kaum. Sama lelaki tak puas tak? Ada. Kaum tu tak boleh tak? Dia akan suami tu. Dia akan seorang yang menuntut iaitu suami tu. Ada. Dia menuntut pada satu kaumnya bukan tutup bini dia. Ada. Ada. Tiba-tiba apabila kaum tu tak bagi, maka sahut isteri tu. Maka sahut suami, iaitu orang yang menuntut tu. Mana dia jawab? Apabila orang tak bagi, dia pun jawab. Dia kata je nak, ada jawab mana kata lah. Aku tolakkan kamu sekalian. Tolak bini, tolak sebegini. Tolak sekalian masuk ke bini dia buat dari situ. Jawabnya, maka tiada jatuh tolak isterinya. Tak jatuh tolak isteri kerana tolak sekaliannya. Tolak sekalian maknanya lafaz itu bukan bermakna syah bini. Lafaz itu seolahnya tolak maknanya aku tak say duk kali ngamung semua dah. Hadis tak jatuh tolak dah. Ni dah. Ni duk mana ni? Dah. Dah di mana ni? Habis jawabnya tak jatuh tolak dah. Kerana dia tadi kampung sekalian tu. Kerana kampung sekalian tu adalah bukan makna je nak tolak bini dia, hanya nak tolak bini dia, mana tolak kamu semua berarti maknanya tak sedok sekali belaka dah pokok ni. Bukan nak makna tolak syariat anda suami isteri. Kerana ialah aku tolakkan kamu sekalian. Maka tolak kamu sekalian tu lafaz tu memang lafaz tolak. Tetapi makna dia bukannya nak kepadanya tolak bini dia. Tak jatuh. Dan demikian lagi jika berkata orang tidur dengan tolak. Orang giga, orang tidur mana orang giga? Orang mimpi. Orang giga tidur, dia kata seperti dia katanya kata orang tidur tu. Engkau tertolak, dah lihat duk tidur kecil. Jangan buat tidur sungguhlah makna giga tu. Dah kecil mulut, hati dah. Dah. Atau terlancar lidahnya, lidah seorang terlancar lidah mulut. Mulut apa sih orang telatah ke? Orang telatah ni dengan orang cocok pinggir tak boleh dah pop. Dah. Makmum jatuh tolak masalah. Ada orang telatah masalah atau lancar lidah, maknanya dengan tidak sengaja. Lancar lidah mana lidah pergi dengan tidak sengaja dah. Dengan tolak mana terlancar lidah tu lancar apa? Dengan tolak. Tiada jenis hakikatnya tiada qasad. Dengan tiada qasad tak ada qasad nak sebut. Lidahnya terlancar lagi, telajak lagi. Maka dihukumkan lara pada dua surah ini. Lara sia-sia saja pada dua masalah ini. Masalahnya orang tidur kecil, tolak bini masalah, orang ngigar masalah. Dengan orang telacak lidah tak jatuh tolak. Tetapi tiada dibenarkan pada surah yang keduanya, maknanya tidak dibenarkan oleh Tok Qadi. Tidak diterimakan oleh Tok Qadi pada masalah yang kedua, itu masalah telacak lidah tu. Iaitu tidak timur tu pada zahir. Tidak timur pada zahir. Mana hukum zahir tak boleh timur. Adapun dia sisi Allah Taala, tu dia dengan Allah lah.
Pihak kerajaan, pihak Tok Qadi, pihak kita umat Islam ni tak boleh benar dua tu duduk sekali. Dia mari dakwa saya tadi lacak lidah dah tak ada kosak. Lidah saya Tuhan ni masalah orang hak talak bini dah kan. Orang talak bini kemudian menyesal. Apabila menyesal dia pun kita dakwa lah, saya tadi sebutnya tak ada nak tu tak ada sengaja lidahnya pergi ya. Terlacak lidahnya tak ada nak. Tak boleh terima. Pihak kita Tok Qadi tak boleh terima tapi pada zahir saja. Adapun dia dengan Allah kalau dia pergi jumpa dua tu kalau benar-benar media tu lacak lidah sungguh, dia tidur dua tu tak hukum zina. Anak tu anak ben dia dah. Hati dia dengan Allah dah. Melainkan dengan qarinah. Melainkan boleh diterima juga dengan qarinah yang menunjukkan terlancar lidah. Kalau ada qarinah terlancar lidah sungguh, maka boleh. Maka dibenarkan dia akan dakwaan dia tu. Kalau maknanya kalau dia adanya bukti-bukti sungguh boleh ya. Tengok memang orang ni adalah contoh orang telatah. Contoh dia tu memang orang telatah. Orang mari cocok pinggir dia. Boleh terima lah. Pak, mana dalil katanya tu dia lacak lidah sungguh, orang mari cocok pinggir dia. Ataupun dia tergebah. Jalan-jalan terbah. Ada masalah gebah dung. Tu maknanya tak apa boleh terima kerana qarinah tu. Habis dan demikian lagi tidak jatuh tolak itu daripada mereka yang jahil akan makna bagi lafaz tolak tu. Dia tak reti makna lafaz tolak. Baru masuk Islam masalah. Atau masuk lama dah tapi dia tak tahu, tak rajin duk ngaji lafaz ni. Dia duk ngapa gitu ya, talak tuki. Ya. Dia ngapa tu ngapa lafaz tu, dia maksud ngapa dia. Orang tak pandai kecik Arab ke? Dia pandai kecik bahasa Melayu, bahasa lainnya, bahasa Arab tak pandai, dia boleh mau tahu. Talak tuki ni mana aku kasihkan dia kau. Orang nipu dia masalah. Dia pun hafal. Hafal ni banyak orang contoh ada orang nak belajar bahasa orang lagi dia menipu banyak. Ada juga kadang dia orang taninya orang Malaysia ada nak belajar bahasa Kemboja pun dia nipu. Nipu sebut bahasa lain. Lepas tu dia nak belajar kecil retina ke. Ya tahu mana kalau aku kasihkan dia, aku kasih awak lagu mana bahasa mu hajar aku tek. Ada ni hak pun dia nipu. Ya ngapa lafaz tu nggi. Kata orang marah orang lah. Sama juga lafaz ni yang apa? Ingat tolak tuki. Tapi tak erti makna gaul dia. Tak jatuh. Dia. Dan jika ia berniat akan maknanya sekalipun walaupun niat dia akan maknanya makna bagi lafaz tu. Tolak tuki. Dia tak erti makna lafaz lagi pun. Tapi dia nak tolak bini lah. Tu lafaz tolak bini. Kata tolak tuki dia tanya orang rakyat tanya sarrah tuki. Apabila katanya sebut sarrah tuki, dia tanya lafaz tu, kalau lafaz talak tu banyak orang faham dah. Kita misal hak pelajar lagi katanya farraq tuki. Dia mau rakyat tanya ni lafaz ni untuk cerai bini ni. Farraq tuki maknanya cerai bini lafaz ni. Kalau mu nak talak bini mu sebut lafaz ni jatuh talak. Dia pun hafal. Tapi tak erti apa maksud dia. Maksud lafaz sungguh tu. Jika ada orang rakyat tu dia tak jadi. Dia pun ilahnya niatkan akan maknanya makna lafaz tu. Tapi tak faham maksud lah. Adapun kalau faham maksud dah jatuh. Sebab tu dia tanya dan jika ia berniat akan maknanya sekalipun saat ni tapi jahil akan makna dia. Niat akan maknanya. Niat makna tolak tapi tak erti maksud pada lafaz saat ni tu. Memang marah bini, nak tolak bini sebut lafaz tu. Tapi maksud sungguh lafaz tu lagu mana tak erti. Apa lafaz sarrah tu, apa makna lafaz bagi farraq tu, tak faham pun. Tak jatuh. Kalau faham dah. Atau orang royak dah kata talak tu maknanya aku cerai. Tu aku. Ki akan dekau. Dia reti sosa dah. Reti dah tu tak boleh. Habis. Dia tak jatuh kok kalau tak reti maksud bagi lafaz tu. Walaupun dia nak makna dia makna maksud tu lah tu. Habis. Dan jika adalah nama isterinya itu Talik. Bini dia nama Talik dah. Maka diserunya jenis oleh suami tu. Seru makna menyerunya suami dengan katanya, "Hei Talik." Bini nama Talik. Maka tiada kosak maka tiada dikosatnya suami akan tolak. Mana padahal kalau situ madan lah. Dan tiada padahal dia tiada ya tak kosak mana tolak dia panggil "Hei Talik", bukan kosak nak tolak bini. Dan hanya dikosaknya suami menyeru juga nak panggilnya, tiada tertolak mana tak jatuh tolak. Lepas tu, maka jika namanya Tariq.
Maksudnya kalau dia panggil hey talik, dalam hati dia pun ialah panggil niat tolak bini jatuh. Hey talik, hey bini hak jatuh tolak. Jatuh. Kalau niat nak jatuh bini kerana nama tu dengan makna tu lafaz tu jadi dah. Maka jika namanya nama isteri dia Tariq. Tariq nama dia. Dengan ra, bukan dengan lam. Tariq. Tariq itu maknanya berjalan. Maka diserunya, seru suami tu. Ya Tariq. Dia nama Tariq dia panggil ya Tariq. Dia tukar jadi lam. Ya Tariq. Kemudian selepas itu maka dakwanya Zuq. Dakwanya Zuq. Aku berkata ya Tariq. Bukan ya Tariq. Maka tersalah lidah kepada ya Tariq. Ini aku nak panggil ya Tariq tapi lidah pergi kepada ya Tariq. Apa hukum jawab? Baru jawab jika tu. Maka dia benarkan dakwaannya, dakwaan bagi suami tu. Apabila terima, tiada jatuh tolaknya, tolak isteri tu. Tak jatuh dah. Kerana nama dia bahasa dia dah. Nama dekat-dekat agak ya bahasa dia, ya boleh jadi. Maknanya pada zahirnya boleh terima lah. Lepas tu dia ngatur hair tu. Kalau memang dia tu sungguh mai dakwah tu ngatur hair dah, dosa dia. Atau dia kata seorang kata talaq tuqi, maka dakwanya Zuq, aku hendak berkata talaq tuka. Jadi kita pada lelaki bukan kita pada bini. Talaq tuka, aku nak kecik talaq tuka. Aku ceraikan nikah Zaid. Bukan kan nikah bini dah. Berkatanya dah talaq tuka ai bi fathil kah. Dia sebut talaq tuki tapi naknya talaq tuka. Maka dia benarkan juk jenis juga. Juk mana jugalah. Timur ke? Dakwanya dakwa Zuq tu. Timur juga. Maka tiada jatuh talaknya. Tak apa. Talak tukar. Boleh. Kalau tu mana lafaz talak tuki, talak tukar boleh. Dan jika ditolak habis. Dan jika ditolak seorang akan isterinya dengan bergurau-gurau. Dia tolak, mana dia berlafazkan tolak. Dia tolak, mana dia sebutkan lafaz tolak. Dia tolak sini, mana sebutkan lafaz tolak oleh seorang dengan bergurau-gurau seloranya atau keloranya. Kelolo haja ataupun seloranya. Gurau haja. Iaitu bergurau tu. Apa makna gurau? Tafsir makna gurau. Iaitu gurau-gurau ni apa dia bergurau? Dikosak dengan lafaz tu gurau lah. Mana nak sebut hajanya lafaz. Hati dak main-mainnya. Tiada makna mana tiada kosak maknanya. Nak tafsir makna juk tu. Apa makna juk? Tiada maknanya mana tidak kosak makna. Atau bermain-main. Dah buat main-main, buat olok-olok. Tadi gurau-gurau maknanya ialah sebut lafaz, nak makna dak. Ini bermain-main, apa bermain iaitu main-main ni. Tafsir makna main-main. Tiada kosaknya suatu, tu makna bermain-main. Tak ada kosak apa, kosak melafaz pun dak, kosak makna pun dak, tak ada kosak gapo. Dan disengko atau. Ini yang pertama gurau, yang kedua bermain, yang tiganya dia sengkonyo suami tu. Orang lain jenis kata orang lain. Dia tengok-tengok bahasa pakai tak biasa tengok. Dia tengok-tengok orang lain bahasa je. Ibu aku tolakkan dia kau. Dia tak tahu tak bini dia. Dalam hati dia ingat orang lain. Bukan isterinya. Maka nyata isterinya tiba-tiba selepas dia kata nyata isterinya, isteri bagi seorang tu. Abu Hukum jawab jatuh tolaknya pada surah ini 3 surah tadi tu. Ayat tu belakang bergurau, sebut lafaz haja pun jatuh. Apabila sebut talak tuki. Pada ayat tak ada nak kau cerai bini. Jangan duk main-main dengan bini ni. Tak mengagu-gagu bini main talak tuki. Jangan jatuh tu. Kau sak main nak nakut bini. Mari. Panggil bini mari. Dah sebut lafaz ni jatuh. Jangan tu. Ataupun walau sebut tak adanya kosak apa pun jatuh. Sebut-sebut tak ada kosak apa jatuh. Kalau hikayat tak lah. Tengok. Atau sengkau atas bini orang lain. Bukan bini dia. Dia pun ialah kata yang aku tolak jatuh. Kerana apa? Kerana apabila dia sengkaukan orang lain, lepas tu dia kosak, dia sebutlah katanya aku tolakkan dia kau. Ada kosak makna tu, lafaz tu ada dah. Dia terketi makna dah. Maksudnya terketi makna dah. Habis. Kerana sabda Nabi SAW salasun jidduhunna. Jiddu, bukan jaddu, jiddu. Salasun ay salasu khisalin 3 perkara. Ay hazihi lah. Jidduhunna jiddun.
Wa hazluhunna jiddut talaqi. Wa nikahi wa raj'ati. Wa hazluhunna hazlu hazala. Hazluhunna jiddut talaqi wa nikahi wa raj'ati. Rawahu Tirmizi wa qala hasan gharib. Wal Hakim qala sahih isnad. Jadi hadis ni Imam Tirmizi kata hasan gharib. Hadis gharib adalah hadis rawi seorang. Hadis gharib adalah hadis rawi seorang. Rawahu rawin faqat. Adapun Hakim katanya sanad dia sanad sahih. Dah sanad tu sahih dah, tidaknya dhaif dah. Tiga perkara ini dah padahal bukan ini ni. Tiga perkara ini sungguh bagi tiga perkara, sungguh. Jadi sungguh. Mana jidduhunna jiddun. Kalau kecil sungguh jadi sungguh. Tiga akan datang ni. Tiga perkara ini kecil sungguh. Dan bergurau-guraunya sungguh juga. Bukan tolaku baca bagi salah. Tolaku badal salah sunna. Wa nikahu supaya wa nikahu wa raj'atu salah baca bagi. Dah ingat baca idafah ni bukan mudhafi ilaih bagi jiddun dah. Baca jiddun at-talaqu wa nikahu wa raj'atu. Yang pertamanya badal at-talaqu. Mana tolak bini. Kecik sungguh pun sungguh, kecik gurau pun jadi sungguh. Dan nikah jadi akad nikah. Murad nikah sini akad nikah. Akad nikah pun gurau pun jadi, sungguh pun jadi. Dan rajak balik pun jadi. InsyaAllah depan lagi akan bahas rajak. Duk main-main kecik bini gurau bini. Aku kembalikan kamu pada nikah aku yang asal. Jadi wallahu alam gitu. Furu'un ini beberapa furu', beberapa cabangan. Beberapa cawangan, beberapa masalah yang berhubungan dengan talak. Al-awwalu jana al-far'ul awwal fit tafwidi pada tafwid. Surah orang talak, surah nikah pun ada, tafwid padanya talak. Pertama pada menyatakan menyerah suami akan talak kepada isterinya tu tafwid. Maknanya dia menyerah maf'ul. Menyerah apa dah? Surah talak. Kalau ada bini tu minta cerai, minta apa ni mung aku pilih kamu. Kalau mu tak lak, mu nak cerai, dah mu cerai sendiri dah. Aku tak cerai mu, tapi kalau mu nak aku ikut mu lah tu. Aja serah bini gitu. Ini ada masalah tu. Ini banyak. Banyak gitu. Kita duk saya dia tak saya kita ginilah. Kalau nak suruh habis cerai ada awak memang habis tak sapa hatilah. Tak sapa hati. Ada. Tapi kalunya awak tak saya sungguh, memang benci saya, tak suka saya je, itu kembali pada kamu lah, serah pada kamu lah. Ya tafwid gitu. Kamu talak dah. Itu insya-Allah bab ni akan bercara. Asani yang kedua fi ta'addudit talaqi bi niyatil adadi. Asani fi ta'addudit talaqi bi niyatil adadi. Yang kedua pada menyatakan berbilang-bilang talak dengan niat berbilang. Di mana dengan sebab niat lah. Dengan mana sebab? Jadi berbilang talak tu dengan sebabnya niat bilah. Kalau niat bilah jadi bilah. Itu atas niat. Dia panggil kembali pada niat dia. Walaupun talak tu tak bilah. Dia sebut aku talak. Tapi dalam hati dia 3. Aku talak. Dia tak sebut apa. Hati dia sebut 3 dah. Jatuh 3. Itu panggil biniati ai dengan sebab. Dengan tu mana sebab. Sebab tu payah kita Melayu, kita Arab pun kalau tak tahu nak hurai makna pening. Sebab tu banyak ada orang tak ngaji kawaid nahwu kawaid ataupun ngaji tapi tak cara pembahasan cara tuk guru dak. Kalau syarah ada tak apalah, syarah ada tu dia tolong dah, syarah atau hasiah tu. Kalau tak ada ada pening kita. Sebab tu kita ambil hak dah ambil tuk guru senalah selamat. Kita ngaji talaki ambil pada tuk guru, ambil pada syekh tu selamat. Padahal kita duk baca kita sendiri. Ambil licin mari baca sendiri. Kalau kita ahli dia dah mahir dah tuk guru dah. Dah tak apalah tu, dah mahir dah. As-salisu yatafil istisna, bercara bab istisna. Dah melainkan kecuali masalah. Yang ketiga pada menyatakan istisna. Ar-rabi'u yang keempat asyakku fit talaqi lah, ragu padanya talak. Yang keempat adalah pada menyatakan syak pada talak. Berapa talak atau akal talak ke tidak? Syak situ. Insya-Allah dah semua bab ni berlaku semua ni.
Al-khamisu fi bayan talaq as-sunniyyi. Sunniyyi tu ada titik ya di situ. Sunniyyi yang maksud sunnah. Wa ghairihi dan lainnya lain pada sunni. Wa ghairihi ai dah. Ghairi sunni iaitu bid'i lah atau laku bid'i itu ghairihi. Yang kelimanya pada menyatakan tolak sunnah dan lainnya iaitu pun tolak bid'i. Tolak yang bukan sunnah. Bercara insya-Allah dapat lagi berapa panggil takluk. Tu tolak sunni, tolak bid'i. As-sadisu ta'liqut talaqi bil awqat. Bil awqati. Ta'liqul talaqi bil awqat. Yang keenam menggantungkan tolak dengan waktu. Ta'liq tolak dengan waktu. Mata masalah. Ada. Bila mau masuk tak apa bila. Tu lain-lain belakang tu mata iza tu lagu mana? Bila ke berapa? InsyaAllah dapat lagi boh. As-sabi'u ta'liqut talaqi bil hamli wal haidi. Yang ketujuh menggantungkan tolak dengan bunting, mana dengan mengandung dan haid. Kalau Malaysia sebut bunting ni ya dengan tu tak apa sedap dengar dah. Bunting ni sebut binatang. Tapi sebenarnya supaya tak. Sebab tu contoh kata dalam kitab Berzanji hak Jawi tu. Bunting Aminah ada. Sebut bunting ni maknanya orang Malaysia tu nyatanya tak sedap. Kalau kata hamil Aminah, kita iktiraf orang sedap ada. Nyatanya kalau sebut bunting ni tak sedap. Kalau sebutnya mengandung tu sedap ke? Arak supaya. Arak tengok binatang hamil. Dia lain pula kita sebut bahasa Kelantan tak. Kita sebut bunting tak suka tapi sebut tina. Jatah tina. Supa ke jatah tina binatang ke? Kalau sedaknya perempuan, lelaki dah. Jadi gitu dah habis itu. Dan tak apa tu bahasa masing-masing. Kesedapan tu masing-masing. Jangan ukur sangat sebab yang ketua kita ni syedau. Oh fatani memang fatani kecik buti nak masalah. Bini mu buti dah. Bini aku buti 2 bulan dah. Tak ada apa yang bahasa dia. Tak sedap dengar di segi bahasa dia. Bagi kita orang Malaysia tak sedap. Dah itu cara lain. Jangan iktiraf lurah masing-masing dah. Iktiraf lurah. Ataupun kapung orang. Kapung dia kecil gitu. Dia sedap hak dia. Habis. Yang ke-9 pada menyatakan bagai daripada tolak. Iaitu at-tasi'u as-saminu. As-saminu fil isyarati lit-talaqi isyaratun ada hamzah tu. Kalau kita ngaji cara kitabah, banyak salah ni hamzah pun tulis molek. Hamzah ada depan atas ke apa semua jaga tu. Tidak salah. Al-isyarati lit-talaqi bil asabi hamzah atas. Hamzah tu duk tengah ke duk atas ke kita ngaji cara imla tu ada dah. Yang ke-8 diisyaratkan isyarat bilangan. Isyarat bilangan 1 ke 2 ke 3 ke tu. Disyaratkan tolak dengan anak jari. Mana isyarat pada bilik lah. At-tasi'u fi anwa'in min ta'liqit talaqi. Yang ke-9 pada menyatakan bagai. Sebab anwa' bagai daripadanya ta'liq tolak. Berapa anwa' berapa bagai cara ta'liq tolak ni dapat lagi. Al-far'ul awal kita salah bukan furu'. Al-far'ul awal. Okey bukan furu' tu, wawu tu lebih. Al-far'ul awwalu atau al-far'ul awwalu fit tafwidi bermula far' yang pertama pada menyatakan tafwid, iaitu tafwid menyerahkan yang oleh suami tolak kepada isterinya. Maka harus jadi sah. Harus ini sah bagi suami menyerahkan tolak itu kepada isterinya. Maka adalah hukumnya hukum tafwid, hukum menyerahkan tadi, menyerahkan suami kepada isterinya untuk tolak tu, memilikkan tolak itu bagi isterinya. Itu maknanya murad hukum dia. Hukum di sini maknanya subut. Hukum sini mana subut. Sabitnya sabit tafwid. Hukum mana sabit? Sabitnya sabit menyerahkan atau sabitnya sabit tafwid di sini iaitu maknanya memilikkan. Sabit itu. Memilikkan oleh suami, memilikkan maknanya memberi milik. Memilikkan oleh suami tolak itu akan tolak itu bagi isterinya. Tu panggil tafwid lah. Tengok ya itu wi apa? Wi satu kau wi apa? Tafwid. Memilikkan. Ini apa dia tu? Milik bini lah. Duk tangan bini. Kalau bini nak tolak lah. Lepas tu tafwid pula kalau wi tu, kalau lamak lagu mana? Kalau fani, kalau lamak sah ke tak? Bini tolak. Nak cepat kau nak insya-Allah dapat sebut. Maka disyaratkan jatuh tolak itu mentolakkan isterinya itu akan dirinya isteri
dengan bersegera. Ha ni. Mana apabila tafwid, nak segera lalu dah. Kalau esok ke atau betul hari tak ada. Nak segera. Seperti berkata suaminya, talak olehmu akan dirimu. Maka sahut isterinya, talaqtu ai nafsi lah. Sebab tu ayah sebut dah. Tak ayah sebut ti tak ada satu nafsi tak apa. Sebab apa? Sebabnya ia serah dah. Lepas tu dia sebut talaqtu. Sah. Kerana ada qarinah dah ke. Maka jatuh talaknya isteri. Jika ia isteri talak dengan bersegera. Apabila suruh segeralah. Segera tu pada adat lah. Tengok mana jangan ada menyelengikan. Jangan duk paling kuno paling kuning. Pada uruhnya jangan nampaknya bini tak asyik. Duk mikir dulu. Lepas tu baru talak tak ada. Segera tu kait. Kait jatuh talak. Kait jatuh talak lagi jika tiada menyelangi. Nak tafsir mana segera tu soalah ni. Jika tiada menyelangi perkataan jadi perkataan isteri yang lain jadi perkataan yang lain. Tu maknanya segera lah. Tafsir tu seolah kata jika nak tafsir maknanya segera tu lagu mana? Tak ada menyelangi perkataan lain. Yang ada kecilan. Sungguh kau abang nak suruh saya tolak ni? Tu ada sebut lain. Tak ada. Ada. Seperti bandingannya seperti pada ijab dan kabul lah. Supaya ijab kabul di sana. Di sana pada maknanya percara ijab kabul. Baca di sana bukan dusta. Di sana. Mana tengoklah tu ada perkataan yang melengahkan ijab kabul tu. Mana kecil yang ada antaranya suruh dan tafwid dan di antaranya bini tolak diri dia adanya sebut lafaz tidak berkaitan dengan lafaz tolak tu. Tu mana murad katanya supo sana bandingannya. Pun tengok bab ijab kabul tu ada sebut apa dia. Dan jika berkata suami tolak olehmu akan dirimu dengan 1000. Mana nak bayar 1000 lah. Mung tolak binimu tapi nak bayar aku 1000. Mung tolak dirimu tapi bayar aku 1000. Tiba maka sahut isterinya, talaqtu, jawabnya maka jatuh talaknya isteri. Lepas tu, dan wajib isteri, mana wajib atas isterinya, itu membayarkan suaminya 1000. Nak wajib bayar 1000. Ini panggil khalaq. Maka khalaq pun boleh serah pada bini. Ingat sebab tu bab ni jangan kecil main dia. Mulut tu jaga patah sikit. Habis maka disyaratkan ini pada sah. Kena fisihah pada sah. Pada sah talak bini diri dia. Kabul isterinya nak terima. Kalau bini ikat tak ada. Aku tak saya juga. Tak ada lah. Kalau ikat nak kabul. Tetapi tiada syaratkan bersegera masalah kabul tu. Masalah terima tu tak syarat segera. Hak lafaz talak tu. Dari sini tidak syarat tetapi tiada syarat tidak disyaratkan bersegera jadi pada masalah khalaq dah baik gitu. Ini pada masalah khalaq. Kalau masalah tadi kita syarat ada dengan bersegera. Kalau tafwid tidak ada bayaran segera. Adapun kalau masalahnya khalaq bayaran tidak syarat segera. Nak tambah gitu. Payah ni kalau tak tambah dah. Nak tambah. Maka disyaratkan kabul isterinya disyarat nak terima. Jadi pada apa? Pada masalah khalaq. Tapi tiada disyaratkan bersegera. Jadi masalah khalaq, masalah ada bayaran, tak wajib segera tak. Petik hari tak apa. Mung tolakkan dirimu dengan bayar 1000. Bini mikir dulu, mikir. Petik hari baru. Habis ambil 1000 aku tolak diriku. Ya tu. Pada khalaq tak syaratnya. Tidak syarat segera dah. Sebab tu nak tulis gini. Maknanya maka disyaratkan kabul isterinya jadi padanya sah khalaq. Ai fi sihatil khali. Fi sihatil khali. Baru sedap sikit. Baru kita baca tak pening. Kalau aku pening sebab apa saat ni ke? Lu pening kok mana saatnya? Maka jatuh talaknya jika ia talak dengan segera. Tiba di bawah sini tidak syaratnya terima segera. Ini masalah khalaq. Masalah khalaq tak syarat segera dah. Terima tu. Dan harus mana sah bagi suami itu rojok. Mana rojok tu tak jadilah. Tarik balik. Rojok mana tarik balik perkataan hak dikatanya tu tafwid tu. Rojok balik ini ayat tafwid. Ani tafwid rojok ayat ani tafwid. Mulanya itu dah. Bawa nampak bini nak tolak tak jadi aku tarik balik. Tak apa boleh. Harus sah. Bila? Tapi sebelum tolak isterinya. Kalau bini tak tolak lagi. Kalau tolak tak jadi dah. Tolak jatuh dah. Tak tolak lagi boleh tarik balik. Dan jika berkata suami, tolak olehmu akan dirimu. Kata gitu.
Dan jadi padahal mana sedekahnya meniat oleh suami, niat mana qasad, meniat oleh suaminya berbilang-bilang, iaitu 2 3 masalah. Dia suruh bini ni tolak diri dia, lepas tu dia qasad dalam hati suruh tolak 2 atau tolak 3 masalah dalam hati suami tu. Lepas tu maka ditolak oleh isterinya pula dengan diniatkan berbilang tolak juga. Sama niat bila. Tak kira lah, bila tu banyak dah. Niat. Bini pun niat jatuh tolak belaka. Suami pun suruh dalam hati dia masa dia tafwid tu suruh tolak belaka kat masalah. Jawabnya maka jatuh tolak dengan berbilang yang muwafakat antara keduanya. Tengok muwafakat berapa lah. Kalau suami niat suruh 2, bini pun niat 2, jatuh. Kalau suami niat 3, bini niat 2, jatuh 2. Kerana 2 dengan 3 tu ya ada dah. 2 tu ada dalam 3 dah. Tapi kalau suami niat 2, suami niat 2, bini tolak 3, jatuh 2-nya. Tak jatuh 3. Dah. Satu. Bukan mana muwafakat sungguh, maknanya kalau suami niat 3, bini niat 2, tak jatuh dah. Muwafakat mana sekarang 2 dalam situ. Fakat yang antara keduanya. Sebab tu bilangan yang muwafakat. Mana muwafakat? 2 dengan 3 tu mana 2 ada dalam 3 dah. Itu satu. Dan jika diniatkan kedua laki isteri berbilang, dabit memang ada barangkali tiada barangkali maknanya berbilang dengan tiada muwafakat. Ini dabit ni. Mana niat suami isteri tadi niat berbilang tapi tak muwafakat. Kalau gitu maknanya supoh ni, kalau itu muwafakat mana muwafakat sungguh. Kalau 2 sama 2, kalau 3 sama 3. Tengok sini. Dan jika diniat, tapi kalau tak salahnya ingatnya dah ada khilaf ni. Di situ. Cuma sini tengok. Dan jika diniatkan kedua laki isteri, niat apa dah? Berbilang. Hak dabit turun mana barangkali berbilang dengan tiada muwafakat. Berbilang belaka maknanya suami niat bila 2 masalah. Bini niat 3 masalah bila. Tapi tidak muwafakat. Tak sepakat. Maka jatuh satu talak jua. Gitu. Hak tu maknanya kalau niat 2 sama 2. Kalau tu maknanya 2 sama 2. Dabit gitulah sebab ada maqabil sini dah. Sebab tu kitanya hurai doa ingat kan dia ada tersalah. Seperti 2 dengan 2 dah. Tapi 2 dengan 2. Kita dabit tu supaya sebab kita tak ada baca dia. Bini niat 2, tok laki pun niat 2. Bini atau tok laki niat 2, bini pun niat 2. Tok laki niat 3, bini pun niat 3. Muwafakat. Jatuh 3 tu. Tapi kalau kedua-dua niat bila belaka, bini niat 2, tok laki niat 3, ya tak jatuh satunya. Dan jika dia katanya suami, tolak oleh mung 3 tolak. Kata dia. Mung tolak oleh mung jadi dirimu 3 tolak. Maka dia tolak dengan 1 tolak ju, maka bini tolak satunya. Atau akasnya jatuhnya tok laki suruh tolak 1 akah. Akahnya akah lurawi. Tok laki suruh mung tolak dirimu 1, tapi bini tolak 3. Jawabnya disuruhkan tafsir mana akah. Disuruh mana tafsir mana akah. Apa mana akas? Disuruh ini oleh suami. Disuruh mana oleh suami? Suruh 1 tu murakah. Maknanya tok laki suruh 1-nya, bini tolak 3 tu mana akah. Tafsir tu. Jawabnya maka dia tolaknya isteri, kalau tu maka tu bukan jawab lagi, ataf lagi. Maka dia tolaknya isteri 3 tolak, bini tolak 3. Tok laki suruh 3, dia tolak 3 semua. Ataupun tok laki suruh 1, dia tolak 3. Jawabnya maka jatuh tolak 1 ju. Gitu dah. Tolak 3 pun. Dah. Maka jatuh 1 ju. Jika katanya tolak oleh mung 3, tolak. Lepas tu dia tolak 3, jatuh 1 kat dah. Masuk khilaf juga masalah. Tengok mana kita ni. Tafwid ni. Kita baca berpuluh begitu tak sedap ke tak? Masa nak tahu ke khilaf tak khilaf ni. Tahu mana ni tafwid. Isna talak bisafar syatri sunni.
Tak ditolak. Tak ada sini. Tahu tak ada mana ni. Sini ada. Taufik. Tengok tadi pun ada khilaf lagi ni. Masalahnya tak tahu makna tu. Ya makna hu tu. Dalam Qaljubi ni. Dalam ni sebut dia tanya walau qala talliqi nafsak talak olehmu dirimu faqalat abantu memutuhlah aku wa nawat lepas tu niat dia talak disebut abantu lepas tu niat dia tak sebutnya talak tu abantu atau abini atau suami kata abini nafsak wa nawat lepas tu niat suami tu talak bini dia abana ke maknanya khilafakina ya faqalat talaqtu wa qatalaq wala yaduru ikhtilafu labziha tak apa kalau talaqi nafsak wa nawa salasan talak dirimu lepas tu suami niat 3 faqalat maka isteri kata talaqtu wa nawat sunna lepas tu niat 3 lagu mana niat 3 tu dan bahasanya dia tahulah niat suami dia bi an alimat niyatah bahasanya dia tahu dah niat suami dah dia niat pun 3 orang dia tahu habis niat suami dia suruh talak 3 ni dia tahu dah fasalasun jatuh 3 kerana lafaz yahtamilu adad muqad nawayahu wa illam yanbi hiya adan kalau tidak niat isteri itu akan bilangan fa wahidah fil asah tengok khilaf tu wakila salasun lagi hamdan alan manbihi tu khilaf lagi tu masalah hadis tok laki niat 3 tapi bini talak tak ada niat gapo tok laki suruh bini dia 3 talak dia suruh ke bini dia talak 3 tapi bini tak ada niat gapo dah jatuh satunya itu asah setengah ulama tok 3-3 tu berarti maknanya tidak muafakat lah antara niat dia tu. Kalau qala talaqi nafsak talak olehmu dirimu salasan 3 lepas tu fawah wahad maka bini talak 1 au aksahu atau ma'akah ini masalah kita ni talaki suruh talak 3 bini talak 1 atau talaki suruh talak 1 bini talak 3 ya tahu nak aik talaqi nafsak wahidah fa talaqat salasan fa wahidah sebab apa satu ni li'annaha kerana bahasanya satu tu al-muqa'u fil ula yang jatuh pertama pada masalah 3 tu kan ula masalah 3 wal ma'zun fihi fis saniyah mana apabila tok laki suruh talak 3 bini talak 1 tak tok laki suruh talak 3 bini talak 1 yang jatuh satunya sebab apa kerana bahasanya satu tu yang di muqa' yang dijatuhkan fil ula kerana isyah pada bini. Apabila serah pada bini berarti atas bini dah. Kerana bini tu memilikikan tafwid. Sebab tu maknanya kalau tok laki suruh bini tolak 3, bini tolak 1, maka jatuh 1 kerana tolak ini milik bagi bini.
Ada berarti mana mu tolak 3 ikut mulah nak 3 ke nak 1 nak 2 seolah gitu. Tiba-tiba pilih bini tolak 1, apabila tolak 1 jatuh 1. Kerana tilik pada bini yang menjatuhkan talak, bukan suami. Suami tafwidnya. Adapun masalah yang kedua adalah ma'zun fihi, hak izin satunya. Ada mu talak dirimu 1. Tiba-tiba bini talak 3 jatuh 1. Kerana apa? Kerana dia serah 1. Patutnya kesimpulannya kita maksud simpulan bahasanya jatuh apa yang mufakat di antara suami isteri di atasnya pada niat keduanya. Kalau tidak niat keduanya sesuatu maka jatuh 1. Dan hanya sah serta berlainan ada berlainan di antara suami isteri itu. Serta bahasanya tamlikun ma'anuhu serta bahasanya memilikikan mempermilikkan bagi isteri dah. Apa milik isteri sepatutnya nak ikut isteri lah pada melainan pun jatuh kok. Kerana apa bagi tu? Mana dia? Li anna fihi syaibat tawkilin wa au ta'liqin. Kerana pada masalah tafwid ini bercampur mewakilikan dan ta'liq talak. Salah itu dah. Wis. Itu satu dah. Sini tak ada orang khilaf dah. Lepas tu ni wa nawayata istashkala ba'dul mutaakhirin at-tawaqqufa fil hadhihi masail ala yatil mar'ah wa qala jambagi al-iktifa bi niyati rajul. Aku lu ma'adri. Habis tu kita nyata aku tak tahu madza yaqulu hadha fi qaulil mar'ah abantu inda qaulir rajul talqi. Masalah banyak gitu. Lepas tu wa illam tanbih ya adat, kalau bini tak niat bilangan dah. Adapun kalau niat 2 maka jatuhnya lain pada bagi fala yaqu ghairu ma nawatu qat'an. Kalau niat 2 jatuh 2-nya hak lain pada niat tu tak jatuh. Seperti juga jikalau ada niat 1 atau niat 2 atau tidak niat sesuatu dan suami tak ada niat gapo, bini niat 1 atau tidak niat ada isi 1 perkara pun maka jatuh 1 juga. Tu kalam musannif. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kata anhu syarah. Nazar di zahir dah. Bahas itu dah. Lepas tu jatuh fawahidah fil asah dia. Walaha al-iqa'ul baqi fauran. Tengok lihat sini ada sikit dah. Tafid. Jatuh 1 ke? Tu dah jatuh 1 sini. Akah sana ke? Makanya dia katanya suami talak olehmu ada 3 talak. Maka dia talak iaitu dia talak dengan 1 talak juga. Mana isteri talak 1, jatuh 1 lah. Jatuh 1-nya. Kerana milik isteri. Talak je oleh isteri tu. Kalau Jubi ada masalah ni. Juzuk yang ketiga dah. Juzuk yang ketiga muka surat 870 apa ni? 70 ni atau 77. Sekarang ada apa? Kerana bahasanya ialah isteri yang menjatuhkan li'annaha ada. Itu satu li'annaha itu 1 talak. Kalau bila ada. Li'annaha al-muqa' fil ula. Pada masalah yang pertama tu jatuh pertamanya. Hal yang kedua tu ialah dia izin 1. Lepas tu dah talak 3 tak jatuh 3. Kerana tok laki serah milik satunya, milikkan satunya. Habis itu. Kalau biar ada. Far'ul yata'asani apa dah kita? Asani al-far'u sadi fi bayani ta'addudit talaqi bi niyatil adadi. Bermula farak yang kedua pada menyatakan berbilangan talak itu dengan niat mana dengan sebab niat berbilang.
Habis, maka jika berkata suami akan isterinya, mana kepada isteri, kata kepada isterinya, katakan aku tolakkan kamu. Dia sebut katanya, aku tolakmu. Kata ke bini dia. Kalau si mana idlak dah, aku talakmu, tak sebut apa. Aku talakmu. Ataupun jatuh talak, tak sebut apa. Atau dia katanya suami, engkau tertolak, anti talik. Maka dia niatkan dalam hati dia 2 talak masalah. Atau 3 talak masalah. Jawabnya maka jatuh barang yang diniatnya. Ya hak dalam ni bilangnya tu. Sebab mana ni jadi bilangnya tu dengan sebab ni. Kalau tak niat jatuh 1. Dan jika berkehendak jina oleh suami mengatakan, jina akan mengatakan. Kalau kanak nak katalah, anti talikun salasan, dalam hati dia nak sebut 3. Anti lakah tak. Dan jika berkata, jina kata suami, anti talikun wahidatan. Anti talikun wahidatan. Engkau tertolak 1. Maka diniatkan berbilang, dalam hati berbilang, mulutnya wahidah. Maka jatuh maka jatuh barang yang niatnya jatuh niat agak. Walaupun lafaz 1, mulut dia sebut wahidah, tapi hati dia niat isnatain masalahnya. Atau sinnatain, jatuh sinnatain. Dan jika berkehendak jina oleh suami akan mengatakan anti talikun salasan, dalam hati dia nak sebut salasan. Jadi engkau tertolak 3. Mati ia suami sebelum tamam kata talik. Dalam hati nak sebut dah anti talikun salasan. Sebab anti mati kak. Pak nobdi. Dah. Naudzubillah. Dalam hati itu dah. Hati nak sebut anti talikun. Tiba-tiba dia mati sebelum katanya ala anti talikun lagi. Maka tidak jatuh talaknya walaupun 1. Walaupun 1 tak jatuh. Kerana apa? Kerana lafaz niat dalam hati, lafaz tak sebut lagi kan, lepas dah. Jika lafaz sempurna lah. Atau mati kemudian pada katanya. Kata suami, kata anti talikun. Jadi siapanya anti talikun dah baru mati. Anti talik mati, tak siapa salasan lagi lah. Maksudnya niat 3 dah. Dia marah lama dah nak bini nak tolak bini 3 dah. Mana ada qarinah tu, qarinah yang nak niat gitu ada qarinah, tak kira kita tahu niat dia, mesti ada qarinah dia, ada kecek ke ada apa dulu kan. Dah marah dah, duk royak, duk janji dah gini-gini masalah. Dan dahulu jadi padahal dahulu mana sebelum daripada kata salasan lagi, maka jatuh talaknya 3. Kerana apa? Kerana niat bilang talak 3 kak. Jadi kerana ada niat jatuh 3. Bukan 1 dah, kerana niat 3. Dan jika berkata ia suami pada isterinya, jadi tahu mana niat, dia ada qarinah. Seperti itulah, ada qarinah niat dia dah. Dan jika berkata ia pada isterinya yang sudah dukhul, ia telah subuh dah. Katakan anti talikun, anti talikun, anti talikun, 3. Anti talik, anti talik, anti talik, 3. Hak talak dah, hak subuh dah. Maka jatuh 3 talak, jatuh 3. Kalau belum lagi dukhul, jatuh 1-nya. Kalau belum lagi dukhul, jatuh 1. Kenapa? Kalau tak dukhul lagi, kalau anti talik jadi pasakh. Jadi apa? Jadi putus dah. Jadi bain dah. Apabila belum lagi dukhul, belum lagi subuh dengan bini, ya tak anti talik jadi panggil putus di antara suami isteri. Apabila putus dah nak tambah 1 lagi, tak jadi dah. Ini dah dukhul berarti anti talik jatuh 1. Pas jatuh 1 nak ada iddah. Pak iddahnya iddah 3 kali suci. Lepas tu iddah tu dalam iddah la raji'i boleh kita tambah. Anti talik berarti yang kedua yang 3 tu adalah dalam iddah. Sebab tu jatuh 3. Jatuh 3 tu. Adapun kalau dah belum dukhul lagi jatuh 1 kerana dah putus. Tak boleh nak tambah. Ingat dah sini. Okey, ada. Berhai kecil gitu deh. Maka jatuh 3 talak malaikan jika diniatkan takkid bagi yang pertama. Kalau niat takkid jadi takkid lafzi bang. Takkid lafzi lugawi lah. Kalau niat takkid anti talik lah hati dia nak takkid nak kata aku tolak sungguh.
Bukan tolak main. Anti talik hati dia. Niat lafaz talik yang kedua, anti talik yang tiga tu niat nak takkidnya. Ni hak dia katakan dalam kitabnya fuqaha mazhab, pak mazhab tu jawab. Katanya jatuh tolak tiga, jatuh tiga tu ni. Ada empat mazhab mengitifakkan bahwasanya tolak tiga jatuh tiga apabila sebut walaupun satu lafaz. Ada siapa kalau Zaid katanya aku tolakkan dia kau tiga masalah. Jatuh tiga dah. Kecuali Ibn Taimiyah. Ada kerana dia bergaya zahir Al-Quran tu. Maka ulama tafsir zahir hadis tu. Kerana satu hadis katanya lah zaman Nabi, zaman Abu Bakar tolak tiga jatuh satu. Cuma masa Sayyidina Umar dan hingga sampai hari ini. Lepas tu dia kata kita pakai hadis Nabi lah. Sedikit ulama katanya murad katanya zaman Nabi hadis kata riwayat kata tolak tiga jatuh satu tu adalahnya anti talik ni ulama tangguh ni. Dia tangguh ni kerana apa? Kerana tak Umar ni ialah yang nak berlawakan hadis Nabi dan Abu Bakar. Tu ulama tu tangguh situ. Kalau niat takkid maka jatuh satu lah. Melainkan jika diniat takkid bagi yang pertama tiadanya pada hati ada diceraikan urfan. Jadi tidak pisahkan di antara lafaz tu. Pada huruf lah. Pada huruf kalau nya pisah. Dah. Kalau pisah guna anti talik. Siap dulu. Lepas tu tak lama pula anti talik. Ada pisah. Siap. Lepas tu anti talik ada pisah. Lepas tu tak boleh nak takkid. Takkid guna tu. Pada huruf tu. Ini tidaknya tu dia diceraikan ia pada huruf. Akan antara lafaz muakkad dan lafaz muakkid. Lafaz yang pertama, lafaz yang kedua, lafaz tiga tak ada pisah dah. Perceraian baca. Padahal tiada diceraikan antara perceraian mana tidaknya fasil ada. Tiada fasil, tidaknya sengih, tidaknya benar celahkan. Jawabnya maka jatuh satu jawab jika melainkan jika tu. Jatuh satu lah. Maksudnya kalau ada perceraian, ada fasil, maka jatuh tiga kak. Jatuh satu tolak. Dan jika berkatanya anti talik wa talik, wa mari waw. Anti talik wa talik, wa mari waw. Tadi tak ada waw. Anti talik, ni waw. Maka jatuh tolak tiga. Bila mengatakan jatuh tiga kai? Jika tiada ada niat takkid, kalau tak niat takkid. Kerana takkid pun boleh atas juga. Anti talik wa talik, wa mari wa talik tu atas takkidnya. Atau atas takkid saja. Takkid lughawi lah, ni takkid lughawi. Dan jika diniatkan takkid, maka jatuh dua tolak. Saat ni maknanya jatuh tiga jika tiada ada niat takkid. Dan jika kalau niat takkid jatuh dua. Kalau tu maknanya anti talik wa talik tu dua. Kerana wah ataf nak takkid situ tak boleh. Cuma takkid yang kedua wa talik. Wa talik tu boleh takkid pada wa talik. Kerana apa? Kerana tidak sah takkid kan yang kedua iaitu lafaz wa talik tu. Akan yang pertama iaitu lafaz talik. Kerana apa? Ada perceraian yang waw. Kerana ada atif, makanya atif tak boleh nak takkid. Tapi hanu tak apa, atif sama atif. Dan sah takkid yang ketiga akan yang keduanya sah. Sebab apa? Sebab sama-sama ada atif. Sah jenis sebab sama-sama ada huruf ataf iaitu waw ada belakang. Wa talik. Boleh. Dan jika ada isterinya itu belum dukhul lagi, ni maka habis ni tak setubuh lagi lah. Maka jatuh tolak satu juhanya. Juhanya kat tu. Kerana apa? Dalam tu. Maka jatuh satu tolak ju' jika qasak istisna sekalipun walaupun qasak istisna. Dah qasak istisna. Ini anti talik wa talik. Dah. Mana jika qasak istinaf bukan istinaf mulai kalam. Kenapa waw kan? Anti talik wa talik tu alahnya istinaf. Wa talik istinaf juga. Walaupun dia gitu sekalipun tetap jatuh satu. Kerana apa? Kerana bahasanya jadi bain dah. Yani dengan sebab tolak itu. Jadi apa yang ditolak sebelum dukhul jadi bain dah walaupun tambah satu lagi tak ada bukan bining. Maka tidak jatuh dengan barang yang kemudian padanya tak jatuh. Syarh Ru' itu Asnam Matalib. Syarh Ru' itu Asnam Matalib. Ru' ringkasan pada Raudah. Asnam Matalib Syekh Zagri Al-Ansari. Itu Syarh Ru'. Adapun Rau' bagi Ibnul Mukri. Raudah Imam Nawawi. Tak jatuh. Mana jatuh satu kerana bain dah. Dia bain dah nak jatuh buat apa pula? Yang kedua yang tiga tu habis. Dan jika berkata engkau tertolak satu tolak serta satu tolak awak bagi serta.
Engkau jatuh satu serta satu. Mana serta? Sekali dah jadi dua kalau bahasa bahasa kita. Maka jatuh dua tolak. Jatuh dua kak. Kerana serta dah. Dan jika berkata engkau tertolak satu tolak. Engkau tertolak satu tolak. Dahulu tapi jatuh satu tu dahulu daripada satu tolak dah. Mu jatuh satu tolak selepas satu dah. Mana ada dulu satu dah. Padahal tak tolak lagi dulu dah. Jadi dua dah situ. Mu tolak satu selepas satu. Selepas dah satu. Macam-macam dah lafaz. Engkau tertolak satu tolak dulu daripada satu tolak satu. Okey, masalah. Atau katanya suami, engkau tertolak satu tolak kemudian daripada satu tolak. Anu dulu, anu kemudian. Maknanya tertolak satu dulu daripada satu. Mana dulu satu mana? Ada satu dah tapi hani dulu lagi. Mana itu akan ada satu lagi. Dulu pada satu maknanya mu tolak satu, dulu pada satu maknanya akan jatuh satu lagi. Jadi dua lah. Mula ni satu tapi dulu pada satu. Jadi ada satu lagi akan datang. Hak nu kemudian satu, mana dulu ada satu. Dua masalah. Tahu katanya engkau tertolak satu, tolak kemudian. Mu tolak satu tu kemudian pada satu maknanya dulu ada satu dah. Jawabnya maka jatuh dua tolak pada perempuan yang sudah dukhul lah, tapi nasbah pada perempuan yang sudah dukhul dah. Adapun kalau belum dukhul lagi, jatuh satu lah habis. Dua tu. Dan jika berkata engkau tertolak satu tolak pada satu tolak, pada fi di dalam. Mung tolak satu di dalam satu tolak. Pada mana-mana capur dah dalam tu. Maka jika hanya ni pada ada tafsir. Maka padanya ada tafsir. Kalau orang katanya mung jatuh tolak satu pada satu, maka padanya ada tafsir. Tafsir kena jika dia kehendaknya suami. Pada kata tadi, kehendak apa? Makna ma'atul qatin. Jadi maknanya fi itu mari ma'a. Maknanya qasak dari hati dia fi mana-mana. Fi talqatin ai ma'atul qatin. Yakni serta satu tolak. Jadi maknanya fi maknanya ma'a musuh itu. Ada kerana bahasa Arab ada juga fi makna ma'a. Falabzatu fi qad tusta'malu bi ma'na ma'a kama fi qoulihi ta'ala udkhulu fi umam. Ada? Udkhulu fi umam. Tengok lu ayat Quran ada ke? Masuk olehmu pada umat. Padanya bebak apa umat? Mana masuk sekali dengan umat-umat dulu. Fi makna ma'ah. Tu ada ke? Jadi maknanya ada anti talikun talqatan fi talqatin. Jadi fi tu yang niat makna ma'ah. Fi itu makna ma'ah bukan fi maknanya fi makna zarfi dah. Si makna ma'ah dah dah zaraf. Makna ma'ah. Zarah makan, zarah makan ma'ah sekali. Niat ma'ah. Maka jatuh dua tolak bukan satu lebih tu. Maka jatuh satu dua bukan jatuh satu, maka jatuh dua tolak jatuh kerana ma'ah. Atau dikhanak jadi jika dikhanak maknanya zaraf. Mana dalam fi makna zaraf. Mana zarfiyah, fi makna zarfiyah, mana di dalam. Atau makna hisab, makna kiraan. Fi makna hisab kiraan kan. Satu di dalam satu. Mana pukul lah satu pukul satu lah hisab. Atau dia tolak juga ataupun ilahnya semata-mata nak tolaknya tak ada fi tak ada apa-apa. Anti talikun talqatan fi talqatin. Maksudnya nak tolak bininya. Tak ada niat gapo. Maka jatuh satu tolak juga. Jadi pada tiga masalah hak kandak sini. Habis dan jika berkata engkau jadi kata oleh suami engkau tertolak satu tolak pada dua ada pada ke. Dan dikasar mana pada hadis kasarkan makna ma'a supaya tadi tu. Jadi serta ada kasar mana serta. Ada ma'a sertanya dua tolak je tu. Dikasar serta dua tolak. Maka jatuh tiga kerana mung jatuh satu serta. Jadi fi mana serta dah. Atau dia qasar gini, kalau dia qasar ke mana zarfiyah, yakni padanya dua talak. Maka jatuh satulah. Jadi pada dua talak. Mana jatuh satu di dalam dua. Jatuh satu dalam dua berarti satu. Satu hak dalam dua, satu lah. Satu talak juga tu. Satu dalam satu. Satu dalam berapa? Satu dalam dua. Satu dalam tiga. Kalau satu di dalam satu, jadi satu. Maka sebab tu nombor 4 katanya maka jatuh tiga tolak kerana satu serta dengan dua itu tiga. Lepas tu maka jatuh nombor 2 maka jatuh satu tolak juga kerana satu di dalam dua itu satu. Satu dalam dua satu lah. Satu dalam tiga pun satu. Satu dalam dua satu. Satu dalam lima satu. Sebab tu jatuh satu. Itu bahasa. Maka kembali pada bahasa dah.
Sikit dah nak habis siapa far'un. Dan jika tiada diketahuinya suami atau tiada diniatkan sesuatu, tak ada niat, maka satu talak bukan dah. Dan jika dikosad makna hisab, baik dan dikosadkan makna hisab ini oleh suami, katanya fi tu mutalak satu dia dalam dua, tak lihat fi tu makna hisab, padahal ia suami ketahui mana geti tahu faham hisabnya mana bilangnya tu, bilangnya tolak je panah hisab lah, panah bilang. Engkau tertolak satu tolak, kiranya dua tolak, salah gitulah. Mungkin jatuh satu dalam satu, maka kalau dia kosak mana hisab tu mana bila hisab, kerana satu tak menghisab, dua menghisab, satu dua hisab mana hitung. Kalau nak hitung maknanya mung jatuh satu di dalam satu, berarti ada hitung. Lepas tu dia pun kerti makna hisab. Apa dia? Capur lah, hisab mana capur. Hisab mana capur. Satu capur satu. Fi maknanya satu di dalam satu, mana capur satu. Maka jatuh dua tolak juga, jatuh dua tolak tu. Kerana kalau dia kerti makna hisab lah, hisab mana capur. Dan jika tiada ketahuinya, jenis akan hisab. Suami tak tahu makna hisab. Dia mau makna fi tapi tak tahu makna hisab. Ingat satu capur mana satu dalam satu. Dia tak tahu kata satu dalam satu jadi dua. Atau tiada niat suatu, tak ada niat lah gapo. Tak ada niat satu dua gapo, tak ada niat. Mung jatuh tolak satu dalam satu, tak ada niat satu niat dua, tak ada. Maka satu tolak juga jenis jatuh satu. Dan jika berkata engkau tertolak setengah tolak ni. Ada ba'd. Atau serabak rubu'. Atau suluh tolak 1/3. Atau dua nisfu tolak. Mana nisfai tolak lah. Dua nisfu mana nisfai paruh. Dua suluh tolak. Ada. Maknanya dua nisfu tolak, maknanya nisfai tolak. Kalau ba'da tu umum, ba'da separuh tu bukan mana separuh tu bukan mana bagi dua. Kalau nisfain mana dua bagi dua, belah dua. Tu nisfain. Tu mana dua nisfu. Jawabnya maka jatuh satu tolak juga pada sekaliannya sekalian masalah tu jatuh satunya. Melainkan ini ada. Ini ada dapat sikit mana illa ayyurida. Mereka bahawa hendak kilah zu kullu nisfin min talqatin. Maknanya tiap-tiap separuh daripada satu tu fayaqau talqatan lah. Kalau niat gitu. Maknanya kalau katanya nisfu, dua nisfu, berarti dua nisfu maknanya talak ni satu ni hak nisfu, satu lain pula nisfu, jadi dua. Kata dua nisfu, kalau kata niat dua nisfu, masalah dua nisfu, nisfain. Hak dulu jatuh satunya. Tolak separuh pun jatuh satu, tolak satu rabak jatuh satu, tolak suluh pun satu-satu. Tapi kalau nisfain, tengok. Kalau dia nisfain mana belah dua. Berarti belah dua mana satu tolak separuh, satu tolak lain separuh. Hanya di dua ke? Kalau kita anti talikun nisfa talqatain. Awak tertolak satu, separuh dua. Jatuh satu saja. Kerana maksudnya nisfunya dua je tak. Kerana talqah tu satu tu nisfu. Kalau nisfu talqatain, tu jatuh satu. Tapi kila talak kata, mana setengah ulama katanya jatuh talak dua-dua. Setengah ulama adalah jatuh talak kedua-dua. Tidak. Habis silah tu. Khilas itu. Illa ayyurida kulla nisfin min talqatin fayaqa'u talqatani amma qawluhu anti talikun nisfa talqataini yaqa'u bihi talqatun li'annaha nisfuhuma wa qila talaqata atau taluqata. Habis. Ada tafsir lagi ni. Dan jika berkata engkau tertolak, tengok lekal yubi dah. Jika engkau tertolak, 3 ansaf tolak je tak. 3 ansaf tolak, 3 nisfu tolak. Saat ni 2 nisfu, ni 3 nisfu tolak. Maka jatuh 2 tolak. Jadi ayat alal asah. Ayat alal asahi waqila talqah wahidah. Khilah. Mung jatuh tolak dalam 3 nisfu tolak. 3 nisfu tolak jadi berapa? Dia tak jadi 2. Dah. 3 nisfu tolak. Jadi 2. Cuma ayat al-asah tapi seorang ulama tu jatuh 1. Ansaf. Ansaf maknanya 3 nisfu 3 nisfu tolak.
Kerana apa? Kerana kita ada tiga milik ke? Talak tiga. Makanya dalam satu talak tu terbagi pada dua talak. Kerana nisfu ke? Nisfu talak. Berarti maknanya nisfu talak berarti satu dia dibagikan dua. Apabila dua tu bagi dua jatuh separuh. Tak? Kita ada tiga. Dan satu-satu tu ada nisfu-nisfu dia. Tiba dia mana nisfu talak. Tiga nisfu jatah. Kalau tu tiga nisfu jatahnya terbagi jatahnya ini dobik molek ni. Jatahnya maka dalam satu talak terbagi pada dua talak. Jadi 6 lah. Semua ni nisfu-nisfu semua ni. Lepas tu 3 ansaf. Maka hak katanya ada engkau tertolak 3 ansaf itu jatuh 1,5. 1,5. Tapi sini jatuh 2. Lepas tu jatuh 1,5. 3 ansaf jatuh 1,5. Kerana apa? Kerana 3 tu maknanya dibagikan separuh-paruh jadi 6. Lepas tu 3 ansaf maknanya jatuh 3. Berarti 1 capur mana setengah capur setengah jadi 1. Faham tak? Ini ulama kira ni. Apabila 3 ansaf, ni ada tu satu ada nisfu dia. Lepas tu jatuh 3. 3 tu maknanya 3 mana separuh capur separuh jadi 1. Hak separuh mana bagi yang pertama jadi dia capur dua ni. Jadi dia capur setengah jadi 1. Lepas tu setengah jari dia kira 1 lah. Kerana apabila tolak bini 1 juzuk jatuh semua. Hak dulu setengah-setengah jadi capur jadi 1. Lepas tunya hak ni setengah ni kira 1 jadi 2. Tu katanya qaul asah. Tapi setengah ulama tak satu haja. 3 ansaf 1 haja. Ada khilaf. Dan jika berkata seorang bagi 4 isterinya, kata 4 bini, ku jatuhkan tolak antara sekaliannya, sekalian isteriku lah, 1 tolak. Sekalian tu 1 je. 4 bini 1, bapak kau lah. Atau 2 tolak. Jadi dalam 4 orang mana 4 ni 2. Atau 3 tolak atau 4 tolak. Mana 4 tu tak kait lah. 4 orang 5 ke ni ke masuk gitu. 4 jenis tidak kait. 4 atau ni masalah. 3 tolak, 4 tolak, 5 tolak, ni tolak. 4 orang masalah. Jawabnya maka jatuh atas tiap-tiap seorang daripadanya 4 tadi 1 tolaknya. Kerana aku jatuhkan sekalian 1. Katanya bini 4 jatuh. Tak, aku jatuhkan antara sekaliannya mana sekalian kamu 1 tolak atau 2 tolak atau 3 tolak sekalian ya. Kalau sekalian 2 mana bagi ya. Sekalian 2 berarti separuh sahaja 1 belakang. Paknya kalau 2 dibagi separuh-paruh. Sebabnya 4 orang kan. Bagi separuh-paruh 1 belakang. Kalau 3 pun dia bagikan separuh-paruh 1 ke. Nak bagi semua tak cukup. Kalau 4 sama ke. Ada. Sebabnya katanya 1 atau 2 tolak. Atau 3, 4 atau 5 atau ni. 1 kira 1 belakang. Sebab sekalian ya. Habis. Maka jika dikosatkan membagi 1 tolak. Ini tak ada terkosat tak. Jika dikosatkan membagikan. Jika dia kosat nyonya suami tu dengan kata tersebutlah, dengan katanya pak bini tadi katanya antara kamu selain kamu 1 tolak atau 2 tolak atau 3 tolak, 4 tolak, 5 tolak tu. Lepas tu dia kosat membagi, tadi tak kosat membagi. 1 tolak itu antara sekaliannya. Mana katanya mung sekalian kamu tu jatuh 1 tolak, yang dia katanya bagilah, bagi separuh seorang. Sedikit seorang. Dia nak bagi. Antara isteri tu, 1 tu bagi antara sekaliannya, sekalian isteri dia. Maka jatuh pada yang 1 itu 1 tolak dan pada 2 jadi pada yang tu pada lafaz 2 tu. Kalau katanya 1 tolak jatuh 1. Tapi kalau katanya 2 tolak, aku jatuhkan pada di antara sekalian kamu 2 tolak. Jadi pada 2 masalah kata 2 itu 2 tolak. Kalau niat nak bagi. Dan pada 3 lafaz 3 tu. 3 mana 3 antara kamu tu jatuh 3. Kalau 4 jatuh 4. Papak mana? Tak ada dapat. Sebab tu. Atas niat dia. Maknanya kalau sebab tu 5, 7, 8, 100 pun aku tak jatuh tolak antara kamu 100. Tapi tak ada niat nak bagi dah. 1 tolak. Tu niat jatuh 1. Habis ni ramah dah. Sebab tu kalau niat nak bagi,
Kalau katanya aku jatuhkan tolak anak sekalian kamu 2. Ya dua belakang, sore-sore 2. Kalau 3 belakang. Kalau 4 pun jatuh 3. 5 jatuh 3. 100 pun jatuh 3. Sebanyak bitai pun jatuh 3. Sebab tu jatuh lah. Dia kalau dia kuasa bagi satu tolak itu antara sekaliannya, maka jatuh pada yang satu itu satu tolak, dan pada 2 itu 2 tolak, dan pada 3 itu 3 tolak hingga habisnya. Kita salah bukan tiada tolak, 3 tolak kita salah tu. Dan pada 3 itu 3 tolak bukan tiada tolak, 3. Kita salah tu baiki. Al-sawab 3 tolak. Seperti kalau yubi muka serak 3 tu 40 kata. Naskah lain dah, bukan naskah ni dah. Ini naskah ni. Ini dah ambil dulu naskah dulu. Naskah tabak satu lagi, muka surat 340. Sini tak buka dah. Sebab saya ada 2 naskah kalau yubi ni. Naskah ngaji, naskah ni. Ini nampak comel beli satu lagi. Kalau yubi ada situ. Kita lah asawab, dan pada 3 dan pada 4 itu 3. Pada 4 pun jatuh 3, pada 5 pun jatuh 3. Balas. Kalau dia kosak gitu. Tengok kalau yubi ada. Maka jika dakwanya suami, aku kehendaki dengan antara sekalian kamu itu setengahnya juk. Mana sekalian tu, mana sekalian, mana setengah. Setengah juk, mana setengah mereka itu. Mana antara sekalian kamu, mana separuhnya. Sekalian kamu bukan sekalian tu mana 4 orang, sekalian tu mana 3 orang atau 2 orang. Juk. Tiada sekaliannya, tiada sekalian mereka itu, sekalian kamu semua tu dah. Iaitu apa dia badal? Iaitu yang setengah tu. Iaitu yang setengah tu. Atas kata kosak setengah lain tak tu. Setengahnya itu sianu, mana sianu tu Zainab, dan sianu juga iaitunya Fatimah salah 2 tunya. Tiada timur pada zahir, mana tak boleh timur dah ayat al-sahih. Tiada timur ayat al-sahih, pendapat yang asah. Pendapat asah tak timur. Kalau katanya saya sebut sekalian situ, maknanya separuhnya sekalian. Karena kullu ke? Kullu tu maknanya ada juga guna makna separuh. Kalau tu tak timur padanya zahir. Zahirnya zahir dakwaan tu. Adapun dia dengan Allah, kalau dia memang kosak dari hati dia masa tu, dia kosak tanya separuh sungguh, ya tak apa, ya halal tidur. Hak mana dia tak kosak tu, dia tak niat tu, boleh tidur dengan tu. Kalau malam-malam lagi senyap pergi tidur, tak apa, tak dosa dah, tak zina dah. Tapi pihaknya orang ahli kuasa ni, ya kena sekat 2 ni, tak boleh tidur tu panggil pada zahir. Mana tidak timur pada zahir, maknanya kitanya hukum zahir tak boleh duduk sekali, tak boleh benar duduk sekali. Kalau mereka tidur senyap-senyap, tu dia dengan Allah. Kalau dia memang dia tu niat gitu, maka tak dosa bagi dia. Dan jika ia suami, sebenarnya mana betul lah, sebenarnya mana betul, memang dakwah betul, maka diserahkan ia meniakkan dia suami dengan agama mana pada agama dia. Serah. Lepas tu maka iaitu barang yang dikosaknya ju pada batinnya, hakikatnya. Mana tengok dia niat apa. Kalau niat jatuh niat satu. Kalau niat sore, kalau niat 2 orang. Jatuh hatunya. Lepas tu hal lain tak jatuh pada batin, hakikat. Tapi zahir tak boleh lah. Berarti maknanya pihak kerajaan zahir tak benar duduk sekali. Lepas tu kalau dia benar sungguh, dia lagi tidur siapnya, tu dia dengan Allah lah. Mana kalau dia benar, dia tak berdosa lah. Tak hukum zina. Habis far'u as-salisu fil istisna' wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mustafa.